Rancangan saya untuk mengembara ke merata dunia dengan basikal seperti yang telah dilakukan di beberapa negara ASEAN pada masa lalu diubah menjadi rancangan pengembaraan dengan menaiki kenderaan tempatan. Ini disebabkan penglibatan saya dalam membuat kandungan atau konten untuk media sosial perlu sampai ke destinasi dengan lekas dan cepat. Dengan itu pengembaraan saya selepas COVID-19 reda bermula dengan Laos akhir tahun lalu. Saya menggunakan pengangkutan tempatan yang merupakan kemudahan yang digunakan oleh kebanyakan orang tempatan di Laos. Dengan itu hari kedua saya di Laos, saya menaiki kereta bodi atau dalam bahasa Lao Lot Song Theo, dalam bahasa Inggris truck taxi, untuk pergi ke Champasak dari Pak Seh yang jaraknya kira-kira 33 km. Matlamat saya ke Laos kali ini adalah untuk melihat Candi Champasak dan Kerajaan Champasakti yang didirikan oleh orang Kamboja bersama orang Melayu Cham. Menaiki pengangkutan orang tempatan berarti kita dapat bersua, berjumpa dengan mereka di tempat yang sama secara bersemuka, dan ini adalah merupakan perkara yang amat baik kerana ia merupakan antara pintu untuk kita mengenali bangsa-bangsa lain dan budaya mereka dengan cara lebih baik. Bagaimanapun, jika anda boleh masuk ke rumah mereka dan tidur bersama mereka, sudah tentu lebih baik lagi. Perkara ini sebenarnya boleh dilakukan di Laos kerana orang Laos dibenarkan oleh kerajaan mereka untuk menyewa bilik rumah mereka kepada para pelancong dan pengembara. Inilah yang menyebabkan Laos mempunyai rumah penginapan seperti hotel, guest house, room to rent dan lain-lain lagi, lebih banyak daripada Thailand dan Malaysia. Di mana-mana sahaja dalam jarak 20 km anda pasti berjumpa dengan rumah penginapan, sama ada hotel atau guest house dan lain-lain, di kampung-kampung ataupun di atas bukit. Dalam perjalanan kami bincang macam-macam topik yang sesuai dengan orang tempatan. Malah kami makan bersama buah-buahan yang kami beli ketika kereta berhenti untuk mengambil penumpang. Saya beli buah orange dan beli jagung dan saya bagi semua makan. Dua pelancong Perancis yang ikut serta dalam perjalanan pada hari itu turut membeli roti dan membahagi kepada semua juga. Dan ini adalah perkara ganjil bagi saya kerana sebelum ini saya jarang berjumpa dengan orang Eropah dan juga orang Jepun. Jika mereka makan makanan, walaupun mereka duduk bersama kita, mereka makan tanpa peduli orang lain yang berada di hadapan atau di tepi mereka. Ketika dalam perjalanan ke Champasak itu, dua orang wanita membuka tajuk yang pasti disukai kaum lelaki, iaitu berkahwin dengan wanita lain. Seorang wanita depan saya memberitahu, jika mau berkahwin dengan wanita Laos, boleh. Itu dia. Saya kata, susah untuk berkahwin. Dia kata, tidak susah. Boleh. Pergi ke kampung-kampung, pasti boleh
berkahwin, katanya. Dia kata tak susah sedikit apapun mau kawin dengan anak dara ataupun janda. Saya tanya, berapa mas kawin? Seorang wanita lain memberitahu, tak mahal kecuali jika anak dara. Kalau anak dara barulah mahal sikit. Tapi kalau janda tak mahal langsung, katanya dengan tegas. Ini dia wanita yang membuka tajuk perbincangan panas itu. Bagaimanapun perlu diingatkan bahawa undang-undang Laos sangat keras berkaitan mengadakan hubungan dengan wanita Laos, khususnya jika berlaku perkara yang tidak diingini merosakkan hubungan itu, seperti dituduh sebagai merogol wanita Laos. Hukumnya hari ini ditangkap, besok dinaik mahkamah, lusa dikenakan hukum bunuh. Dan ini adalah undang-undang yang diberitahu kepada kami ketika saya dalam perjalanan pertama dengan rombongan sekolah Nahdlatul Syubban lebih kurang 10 tahun lalu, di mana pemandu pelancongan memberitahu kami bahawa berjaga-jagalah untuk melakukan hubungan dengan gadis atau wanita Laos, kerana sekiranya dikategorikan sebagai rogol, pastilah dikenakan hukuman secepat kilat. Hari ini ditangkap, besok dinaik mahkamah, lusa dikenakan hukum bunuh. Tidak ada pelacuran secara rasmi di Laos, tetapi kegiatan pelacuran yang menyalahi undang-undang tetap ada juga di kota-kota besar di Laos, termasuk Vientiane atau Vientiane. Ramai lelaki Thai suka berkahwin dengan wanita Laos kerana wanita Laos sebenarnya cantik, simple, ramah dan rajin. Seorang lelaki Thai dari Chachoeng Sao yang datang pada hari yang sama dengan saya dari Thailand ke Laos menceritakan pengalamannya berkahwin dengan orang Laos, dengan wanita Laos, dan dia datang ke Pak Se untuk mengambil istrinya, dan saya sempat juga berjumpa dengan istrinya. Berdasar kepada penceritaan pengalaman lelaki Thai itu, saya dapat simpulkan bahawa berkahwin di Laos memang mudah, tak susah seperti diberitahu oleh dua wanita Laos tadi. Saya tiba di Champasak pada pukul 1 tengah hari dan tinggal di sebuah guest house di sebuah kampung di tepi Sungai Mekong. Bayaran sewa guest house ini agak mahal jika dibanding dengan guest house dan hotel-hotel lain yang saya pernah menginap di Laos ini, yaitu bayaran guest house ini adalah 400 baht ataupun 200,000 kip, bersamaan ringgit Malaysia 53 ringgit. สบายดี นั่งกาแฟก่อนผมคุยกับรถเขามาแวะเอาแล้ว oke. Bagaimanapun ia masih dianggap murah jika dibandingkan dengan sewaan guest house dan hotel di Thailand dan Malaysia. Setakat ini saja video perjalanan saya ke Champasak kali ini. Saya akan sambung video perjalanan ke Champasak dalam bahagian akan datang. Terima kasih kepada menonton dan kita berjumpa sekali lagi dalam bahagian seterusnya. Sekian, wassalam.